on beauty. Okay, Jun salah seorang. Memang belajar dengan beliau. Banyak tips-tips and then banyak ilmu yang saya dapat daripada beliau. Okay, dan juga beliau ada satu tim yang sangat-sangat besar di Asia. Beliau adalah top Asia and international speaker di seluruh dunia. Siapa nak tahu malam ni speaker siapa? Tulis saya. Angkat tangan kalau yang buka skrin tu. Excited bagi Kak Jun respon sikit. Sediakan pen. Okay, sebelum lupa sediakan pen, sediakan notebook untuk catat setiap ayat yang speaker nak sampaikan. Okay, tidak melengahkan masa. Okay, malam ini. So, kita bagi 9333 untuk welcome kita punya speaker malam ini, GRT Datin Grace Chan. Halo, apa khabar semua? Terima kasih John. Thank you John. Okey, apa khabar semua? Okey, berapa orang sekarang dah? Okey. So, I rasa kat online ni ramai tak pernah dengar I bagi talk kan? Biasalah kalau offline tu biasa saya selalu ada bagi talk kat Kuantan ni. Jadi memang kalau nak saya cakap berada kat depan segi 4 kotak ni, sekali dengan slide ni, alamak tu. Tapi tak apa ya. I rasa ada sekali, ada kedua kali, tiga kali pasti kita akan semakin bagus ya. Okey, jadi memang malam ni topik yang memang I tak tahulah, mungkin ada di antara yang rasa amat special sikit, iaitu apa? Kekalkan awet muda, betul? Ya, tapi sebelum saya bermula, jadi saya nak tanya beberapa soalan dulu ya. Soalan yang pertama saya nak tanya, siapa memang kan menanti-nantikan topik pada malam ni? Sila bagi saya satu. Memang menantikan topik malam ni? Okey, bagus tu. Bagus, terima kasih. Okey, soalan yang kedua. Siapa you rasa you memang tak puas dengan wajah dan juga kesihatan anda sekarang? Siapa? Kalau you ada di antara yang tak suka, tak puas lah, bukan tak suka, tak puas dengan wajah dan kesihatan sekarang, sila saya bagi dua. Tulis dua kat komen tu. Oh, ramai juga you tak puas dengan wajah sendiri ya. Tak puas dengan kesihatan dengan wajah sendiri, ramai juga tu. Okey, terima kasih tu. Okey, soalan yang ketiga. Dengar baik-baik ya, soalan ketiga tu. Siapa ni? Ya, siapa ni? Memang you gemar, you suka dengar bila you berjumpa dengan kawan-kawan you gemar dengar kawan-kawan you tegur dengan you bahawa you punya umur tu, you punya muka tu nampak lebih muda daripada usia sebenar you. Siapa suka, siapa gemar punya? Tulis 3. Memang suka orang tegur macam tu. Wah. Oh yo, tengok. Wah, komen tu tengok. Ramai betul tu. Okey. Ya, ramai betul. Okey. Apa jadi dengan I punya screen ni ya? Kenapa tiba-tiba macam ni I punya screen tu? Okey, ramai macam tu ya. Jadi I memang ya pastikan malam ni ada eksisten ya. Okey, jadi saya pastikan malam ni memang kelas ni akan bermanfaat kepada anda semua. Tapi yang penting ya, jangan nak masuk sini, keluar sini. Maksudnya masuk telinga kanan, lepas tu keluar telinga kiri. Kena praktik. Ada dengar tu kena praktik. Itu yang paling penting sekali ya. Okey, so sekarang memang nak share sikit I punya screen ni. So kena tekan share screen. Lepas tu tekan I punya gambar. Inilah orang tak pandai online memang macam tu ya. Dan lepas tu share. Okey. Yes. Okey. Ini adalah topik ya. Tips kekal awet muda bersama forever ya. Okey, so tadi memang saya tanya banyak pasal soalan-soalan tadi itu. Okey, jadi alright. Okey. Bila kita cakap pasal awet muda, betul? Kalau nak cakap pasal awet muda, mestilah ada kaitan dengan satu perkataan. Apa perkataan tu? Iaitu cantik. C-A-N-T-I-K, cantik perkataan ni. Bila cakap pasal cantik tu, sebenarnya cantik. Kalau nak cantik tak semestinya nak gunakan kosmetik yang mahal-mahal untuk tempek-tempek ya, tak semestinya. Yang penting kita kena rajin sedikit, kita kena usaha sedikit. Itu je. That's why selalu ni, I memang khabar dengan anak-anak buah, dengan kawan-kawan sekitar, cakap dunia ini memang tiada wanita yang hodoh. Cuma ada wanita yang malas. You nak jadi hodoh ke you nak jadi malas?
Mestilah dua-dua tak nak, betul tak? Takkan nak hodoh, takkan nak malas lagi, betul tak? Yang kita kalau nak cantik, nak lawa, ya, nak menawan, jadi kita kenalah rajin sedikit, usaha sedikit. Itu je. Itu yang penting sekali tu. Okey? Dan lepas tu, jam pula I punya slide. Sekejap ya. Memang tadi dah try. Okey. Pasal topik awet muda ya. Okey, pasal topik awet muda, kini bukan saja hanya hak kepada golongan wanita sahaja, tapi juga kepada golongan lelaki. Ya, memang untuk golongan lelaki sekarang juga semakin meningkat. Siapa setuju dengan, ini panggil apa? Dengan ini panggil apa? Ayat ni. Siapa setuju dengan ayat ni? Say yes. Siapa setuju? Maksudnya topik awet muda ni bukan setakat hak kepada golongan wanita sekarang. Ya, tapi golongan lelaki juga semakin meningkat. Lelaki sekarang memang juga nak awet muda juga tu. Siapa yang setuju bagi saya yes? Ramai juga kan, ramai nak bagi yes tu kan. Okey. Alright. Jadi sebelum saya nak masuk kepada topik kami malam ni, saya nak bagi anda tengok satu video ya. Satu video dahulu. Jem, I punya ini kenapa tak boleh tekan Kejap I tekan sekejap. Okay, Mai. Hey, how's it going? You can stand right there. That's your mark. Boleh tengok? How you doing? I'm great. How are you? Great. Awesome. Just tell us your first name and your age. My real age? My name is Paolo. I'm 25 years old. My name is Daniela, and I'm 19. 24. 35. 31. 33. I'm 26 years old. What age do you consider to be old? Late 40s? Maybe 50? I feel like 30 is a new 20, so I'd say like 40 is old. I'd probably say 50s. I'd like you to show me how an old person would cross the street. Show me how an old person would send a text message. How might an old person do a push-up? What about jumping jacks? Okay, hang on. There's someone I want you to meet. Hello, I'm Birch. I'm 66. Hi, I'm Daphne, and I'm 68. I'm Dee, and I'm 55. George Fassbinder, 75. My name is Parvati. I'm 70. Nice to meet you. Nice to meet you. We're going to give you about 2 minutes to teach each other something that you are good at. I can teach you a jump that I do. Okay, please. Both of your legs go up, and your arm goes up, and your left arm goes like to the side. Ready? Okay. 1, 2, 3. Lift 1, 2, 3. And bring it to your heart. And bring it to your heart. Add the head in. Yeah. I'm going to try to get your balance and raise up. Now, you bring your legs and your feet up. It's hard, right? Yeah. 1, 2, 3, 5, 6, 7. So when you come out of a turn, either way, you go back to that place. Over. Now forward. Over. Yeah. Square like this, and give me a hook. Hook. Jab, cross, hook. And then we'll go like this, all right? 1, 2, 3. Now, what age might you consider to be old? Probably 80 or 90. He could just do everything that I told him to do. An age that I would consider to be old now might be 100. Do you remember what you said? Yeah, I said in the 50s. I thought that would be old. But when I thought about it, like... Wait a minute. I'm sorry. It really changed my thinking of what old is. You've taught me something today. Clearly, there's no way she's old, you know? Now I know from today, hey, I don't look at age. At my age, I feel like I did when I was in my 20s.
There's so many things that I still want to do. There's so many things that I can do. As long as I'm growing and learning, then age doesn't matter. When people start stopping, that's when they start getting old. Thank you. Thank you so much. Okay. Thanks, Daphne. It was great meeting you. Okay. So nampak daripada video ni, apa yang kita dapat nampak ni video ni. Age, AGE, umur tu. Umur tu bukan, apa kata, kita kata itu setakat satu numbering saja. Itu number sahaja. Ya. Yang penting kalaulah kita pandai jaga, kita nak awet muda kan. Maksudnya kalau kita dah umur 78, you tengok tadi 78, 65, 55, ya. Tapi you tengok kalau kita pandai jaga diri kita ni, ya, dari segi fizikal, dari segi mental, you tengok tak, memang kita akan awet muda selalu. Setuju tak? Setuju betul? Jadi you nampak tak seorang dia cakap apa? Kalau kita stop belajar, jadi kita akan consider tua. Ya, sebab ini bahasa Inggeris ya, sebab I tak sempat nak buat untuk lirik bahasa Melayu, tapi saya harap semua akan faham dengan video ni. Tapi memang best daripada video ni, betul. So kalau kita nak awet muda, so kita kena dari segi fizikal dan dari segi mental ya. So kita kena pergi jaga. Ini sangat-sangat penting. Okay. So next slide nanti I tengok. Okay. So nak awet muda, inilah yang topik yang penting pada malam ni. So kalau kita nak awet muda, nak macam tadi yang kawan-kawan yang berada dalam video ni ya, itu hanya satu numbering saja. Jadi kita kenalah tahu jaga ya. Penjagaan tu harus dilakukan melalui dalaman dan juga luaran ya. Itu sangat penting. Alright. So okay, nak wajah, siapa yang nak wajah awet muda, ya, nak melambatkan penuaan wajah tu. Jadi actually tadi saya cakap dah, nak jaga dari segi luaran dan juga dalaman sangat penting. Luaran itu apa luaran? Luaran biasalah kita kena cuci muka kita, terutamanya sebelum tidur dan juga bangun tidur. Jadi ramai sebenarnya di antara kita ni ada yang sebelum tidur tu ada orang memang tak cuci muka. Tak payah cakap, you tak payah cakap kat situ, check ya. You sendiri yang tahu you ada cuci muka ke tak ada tu. So kalau lah you nak hodor, you malas lah. Jadi tak payah cuci muka lah sebelum tidur tu. Ya, kalau you nak cantik, rajinlah sedikit, usahalah sedikit. Okey. Jadi kita kena rajin guna skincare, terutamanya skincare Infinite Set kita, Sonia skincare kita, dan juga bila nak keluar tu sunscreen kenalah apply ya, untuk mengelakkan daripada UVA, UVB, UVC yang akan menjejaskan kulit kita ya. Mungkin nanti ada jeragat lah, ada semua kedut-kedut lah ataupun all this pigmentation lah ya. So dan juga kita perlu juga bersenam, iaitu senaman itu exercise tu memang sangat-sangat penting. Ini adalah dari segi luaran. Ya, kalau dari segi dalaman tu, air kosong tu tak payah cakap, semua orang tahu. Setiap hari kita kena minum at least 2 to 2.5 liter air kosong. Air kosong ni memainkan peranan yang sangat penting dalam badan kita ni untuk pembuangan toksin sebenarnya ya. Ini adalah untuk awet muda, air itu tak boleh dikurangkan. Ya, yang kedua pula detox. Kenapa saya nak bokan hitam hari ini? Ini sebab yang topik. Sebenarnya hari ini kan penjagaan, maksudnya tips awet muda ni, kekal awet muda ni hanya part 1 tau. Nanti kita akan ada part 2 dengan part 3. Sebab kalau saya nak cakap semua, satu hari tak boleh habis. Jadi memang hari ini saya akan tumbuhkan akan tumbuh. Maksudnya fokus lah ya, bahasa saya you faham okey ya. Maksudnya fokus ya, fokus pada dalaman tu, iaitu kena buat detox. Dan juga lepas detox, barulah senang kita punya makanan berkhasiat tu 100% diserap. Ya, jadi topik tips kekal awet muda malam ni adalah fokus kepada detox. That's why dengar betul-betul ya. Apa nanti tak faham boleh ada masa kat belakang, you boleh tanya bersama ya. Okay, so detox. Okay, mai kita kaji sikit. Kalau cakap detox mesti ada berkataan toksin. Ini biasanya tu. Okay, kita kaji sikit. Berapa toksin dalam badan anda, kawan-kawanmu, kawan-kawanku? Ya, berapa toksin dalam badan kita? Kita check sikit ya. Okay. Satu hari sebenarnya kita punya badan boleh serap hampir 10 gram toksin. Dari mana?
daripada ayam yang kita makan, daging-daging yang kita makan ada suntikan, betul tak? Daripada sayur yang ada racun serangga, ya, daripada pengawet-pengawet, ya, daripada pewarna-pewarna. Wah, ini semua memang toksin-toksin secara tidak langsung melalui pemakanan. Jadi sehari tu kita boleh serap 10 gram. Kalau serap 10 gram, kita kira setahun tu berapa you ada toksin dalam badan kita? 3,650 gram. Kalau 10 tahun, 36,500 gram sayang. Maksudnya keberatan dia ada 36 kg. Bermaksud persamaan dengan 1/3 daripada berat badan anda. Ya, you tengok banyak tak kita punya badan kalau macam tu toksin? Banyak betul. So dari mana semua toksin-toksin ini? Faktor-faktor yang menyebabkan toksin kita datang dari mana? Daripada pemakanan kita. Ya, tadi saya sebut tadi dah. Daripada pencemaran alam, iaitu apa? Adalah exhaust kereta, ada kilang, ya, macam-macam, ya, abuk-abuk semua. Daripada pencemaran air minuman kita. Betul betul? Ya, air minuman kita kadang-kadang ada yang tak ada penapis yang bagus, ada pula sebab air pipe yang sudah karat lama, tekanan hidup selalu gaduh-gaduh, anak tak dengar pula nanti, betul tak? Kadang-kadang bos bagi tekanan, wah, macam-macam tu toksin akan timbul. Jadi ini adalah toksin yang akan wujud. Adakah anda mempunyai simptom berikut? Mai, kawan-kawan semua, ya, kita kaji sikit. You nak tengok. You berapa tik you akan kena ni, ya. 1, keletihan. Insomnia, tak boleh tidur. Masalah kulit kusam, kasar. Nafas you berbau. Maksudnya bila bercakap tu berbau mulut. Pergerakan usus tidak lancar. Susahlah dengan sama dengan sembelik lah sebenarnya, ya. Head terutama untuk wanita, ya. Ketatangan head tu dia tak tentu masa ataupun memang kurang. Lepas tu jerawat di muka ataupun di badan. Ada orang conteng punya slide, ya. Okey, lepas tu obesity, ya, obesity juga. Jadi you cuba cek berapa yang you ada tu. Kalau adalah keadaan-keadaan macam ni, bermaksud masalah untuk kita buat detox. Okey, kenapa kita perlu detox? Mai, sebab apa? First, kita kena buang toksin dalam badan kita. Kedua, kita kena cegah penyakit kronik sebab kita tahu sekarang memang banyak jenis penyakit kronik tu. Kadang-kadang kita boleh cakap di Malaysia ni kalau dari kajian, 4 orang tu memang ada seorang ada stroke. 4 orang tu memang ada seorang ada masalah kanser. Sebelum tadi saya masuk kelas ni memang dah ada orang datang minta advice pasal kanser hati. So, tapi stage 4 lah, ya, itu yang kadang-kadang sakit hati juga bila dengar, ya. Dan lepas tu tingkatkan fungsi imun kita. Kalau kita bila kita detox, imun sistem kita automatically akan meningkat. Lepas tu kita nak turunkan berat badan kita. Kita nak nampak lebih muda daripada usia sebenar. Inilah awet muda. Topik kita malam ni lah. Lepas tu kita nak lebih bertenaga. Kulit nak nampak lebih cantik. Kita nak lebih fokus. Lepas tu fungsi badan akan jadi lebih baik. Jadi ini adalah sebab-sebab kenapa kita perlu detox. Okey. Dan lepas tu, okey, di sini sebelum saya masuk dengan terperinci dengan detox, kita kena faham dulu pasal badan kita, human, manusia. Kita dibentuk secara macam mana dibentuk, ya? Bermaksud kita kena dibentuk daripada sel-sel badan yang sihat dahulu. Ya, sel-sel badan ni akan membentukkan tisu badan kita dan tisu ni akan membentukkan organ kita. Ya, organ kita memang ada banyak organ lah, ya, of course. Dan lepas tu akan membinakan sistem kita. Ya, so sistem kita barulah akan jadikan kita sebagai seorang manusia yang boleh berfikir, yang boleh bercakap, yang boleh bergerak, ya. Itu adalah daripada satu proses macam mana badan manusia dibentuk. Kita kena fahamkan konsep ini terlebih dahulu. Okey, jadi di dalam badan kita ni tadi tersentuh dengan organ. Sebenarnya dalam organ ni memang banyak organ. Kalau kita tengok dengan slide ni, 5 bahagian organ ni memainkan peran yang penting untuk buang detox. Maksudnya untuk buang toksin badan kita. Okey, yang pertama, bahagian organ yang paling besar di badan kita untuk buang toksin adalah kulit. Ya, so dan juga yang kedua adalah hati,
Ketiga adalah usus besar, ya, paru-paru dan juga buah pinggang. Okey. So ini adalah 5 major organ yang perlu untuk membantu kita buang detox setiap hari sebenarnya. Okey, apakah keburukan jika badan kita bertoksin? Kita cuba cek. You tengok kalaulah toksin-toksin tadi tu dah masuk pada bahagian-bahagian organ kita ini, apa terjadi pada badan kita? Kalau dia masuk pada kulit, kedutan lah berlaku sebab dah tak ada antioksidan. You faham tak? Jadi toksin banyak, antioksidan you tak cukup. Berkedut-kedut lah. Jadi berkedut-kedut macam mana you nak awet muda? Nampak mesti nampak tua sikit. Masalah kudis. Kudis tu psoriasis lah, ruam-ruam lah, ada alergi kata-kata sini lah. Lepas tu basah-basah lah, ada tak? Macam-macam masalah kulit akan timbul kalau toksin dah melempusi dengan bahagian organ kulit kita tu. Kalau toksin melempusi dengan bahagian hati kita, apa pula kita terjadi? Jadi kita mudah dijangkiti dengan hepatitis, mudah menjangkiti penyakit hati yang lain. So kena berhati-hati. Kalaulah toksin tu sudah menembusi masuk bahagian rahim perempuan kita tu, apa terjadi? Jadi kerap kan kita terdengar bahawa perempuan sekarang ramai wanita ada masalah fibroid, ada masalah cysts, betul tak? Jadi I rasa sekarang memang kita kata common. Sebab apa? Sebab memang padan bertoksin punya pasal tu. Kalau dia mentembusi paru-paru kita, dia akan melemahkan paru-paru dan membuatkan kita sesak nafas. Maksudnya you nafas tak lancar. You nafas pun macam agak susah, tak lancar sangat, ya. Mulut berbau. Ini juga kalau memang terbusi paru-paru. Kalau dah terbusi dengan otak, you akan rasa tertekan, stres. You mudah marah, emosi you tak boleh kontrol. You senang mengantuk, tired, ya. You fikiran you berserabut dan cepat tua. Cepat tua itu pasalnya macam mana nak awet muda kalau toksin dah masuk bahagian-bahagian macam ni sampailah otak tu kan. Lepas tu buah pinggang juga, kalau tak tembusi masuk buah pinggang toksin ni, kita akan kekurangan kuantiti haid untuk golongan wanita. Itu sebabnya kalau wanita cepat menopause, kita akan tua cepat. Macam mana nak awet muda? Setuju, betul kan? Jadi kita senang juga ada masalah segugut, kita akan ada water retention, kegemukan air. Jadi kita mungkin ada jerawat-jerawat terutama di bahagian jerawat rahang ni. Ini adalah keburukan ataupun yang akan membawa kalaulah toksin menembusi sebuah organ-organ bahagian ni. Okey, mari kita cek sikit. Waktu detox untuk setiap organ ni. Kita cek sikit. Okey, waktu detox hati pukul berapa sebenarnya? Pukul berapa? Sorry ya, kena minum air sikit ya. Okey. Waktu detox hati sebenarnya adalah pukul 11 malam hingga awal pagi 1 AM. Maksudnya 11 PM to 1 AM. You tengok sebenarnya kan, waktu itulah kita kena tidur lena untuk membolehkan kita punya hati supaya buang toksin. Tapi sekarang punya orang ni, wow, you tengok saja sebab mamak lah manalah, kalau pukul 10 ramai berada kat mamak lah, kat kopitiam lah, masih makan lah, minum kan. Jadi bila kita masih makan minum, you kena tahu hati kita tugas dia apa. Fungsi dia sebenarnya banyak. Tapi yang paling major, yang pertama adalah untuk membantu pencernaan. Yang kedua dia memang nak membantu membuang toksin. Ketiga dia memang nak membantu apa? Membakar lemak badan kita tu. Tapi disebabkan kita waktu itu kita masih nak pergi makan. Jadi hati cakap apa? You nak makan apa saya nak boleh buat? Saya tak boleh buat toksin, saya tak boleh buat burn fats, maksudnya bakar lemak. Apa saya boleh buat? Saya perlu buat untuk cerna makanan lah. So bila nak cerna makanan, dia tak boleh dah buat toksin. Jadi lambat-lambat toksin tu akan berkumpul lah dalam you punya hati tu. Jadi siapa yang membuatkan you punya badan tu tak boleh jadi awet muda? You lah sendiri. Betul tak? Itu waktu kena pastikan biarlah you punya hati untuk buat detox. Kalau bahagian hamba tu dengan paru-paru, waktu dia tu untuk buat detox adalah 1 AM to 5 AM. Itu sebab you tengok kalau ada orang dia ada sakit, bukan sakit, tu panggil patuk. Patuk ya. Dia kadang-kadang tidur lena pun mungkin sampai lebih kurang pukul 3 macam tu, dia tiba-tiba patuk sangat kuat. Sebab masa itulah dia nak buang toksin tu. Jadi dia tiba-tiba ataupun paru-paru lemah punya orang, dia waktu malam walaupun tidur lena tapi dia akan batuk juga tu sebab pembuangan toksin paru-paru. Ya. Bahagian usus pula pukul berapa?
Kita nak buang air besar sebenarnya paling best waktu apa tu? 5 AM to 7 AM, maksudnya 5 pagi hingga 7 pagi. Waktu ni sebenarnya untuk kalau kawan muslim dah bangun untuk sembahyang kan, actually waktu ni memang best dah nak bagi untuk buang toksin, buang untuk detox usus besar kita ni ya. Okay, next. Alright, so kita tahu waktu-waktu tu, jadi kita tengok hubungan antara toksin dan masalah berat badan serta awet muda. Kalau nak awet muda, kita kena pastikan badan kita ni memang kena sihat, ya, kena sihat, kena buang toksin ya. So bila kita buang toksin, okey, kita buang toksin, kita kena pastikan kita punya usus kecil, usus besar, ya, usus kecil semua ni memang kena dibersihkan. Kita punya hati kena detox, ya. Kalau dia betul-betul boleh detox, dia memang ada masa dia sendiri untuk, ya, ada luang lagi untuk bekerja dengan you, iaitu dia boleh membakar lemak lagi. Kalau dia membakar lemak, dia membakar lemak, you tengok kalau dia tak jadi membakar lemak tu, lemak banyak kuning-kuning ni, nampak tak? Banyak kuning-kuning ni akan terkumpul. Bila terkumpul, jadilah badan macam ini. Macam mana you nak awet muda? Gambar ini umur 28, tapi macam mana nampak umur 28 awet muda? Dia nampak lebih tua, betul tak? Betul kan? So kalau kita nak jadikan dia lagi bagus, macam mana? Jadi kita kena pastikan bersihkan semua detox. Detoxkan kita punya ni, jadi semua fats, lemak-lemak itu sudah hilang, barulah kita akan jadi comel. Nampak tak? Ini umur 42 tapi orang yang sama, 42, 44 ada orang yang sama. Tapi nampak mana satu lebih awet muda? Ini lebih awet muda, betul kan? Betul tu. That's why kalau nak awet muda, kenalah jaga, kenalah detox. So mengapa usus adalah organ detoksifikasi yang penting? Ya, organ detox yang paling penting. Kerana usus adalah asas tubuh manusia. Selalu kita kata asas, kita kena jaga asas. Asas apa tu? Usus kita, darah kita. Betul tak? Saraf darah kita. Jadi ini memang asas. Ya, 90% toksin tubuh manusia, manusia punya badan ni memang disingkirkan melalui usus. Ya, keadaan usus menentukan kesihatan dan juga penampilan tubuh manusia. Kalau kita nak cantik, kita nak sihat, nak nampak awet muda, kita kena make sure, ya, kena make sure toksin kena singkirkan. Okey, ini ya adalah gambar raja daripada usus, ya, usus kita sebenarnya. Mungkin di antara kita ni sekarang berapa orang? Hampir 500 orang ni, kita mungkin tak ada satu usus yang normal macam ini. Tak ada satu usus yang normal macam ini. Tapi ya, you tahu tak, dari sini Dr. Kellogg's ni dia pernah buat 22,000 operation ke atas kolon, ya, kolon patient ni. Dia tak pernah jumpa pun satu kolon yang normal macam ni. Ya, ini adalah yang usus kolon besar ke atas tu terlalu berat sebab dengan najis penuh dan jatuh ke bawah. Ya, ini pula yang usus yang penuh dengan polip-polip. Ya, polip-polip tu kalau ini pecah tu bahaya juga, ya. So ini pula daripada segi seseorang tu yang suka selalu minum, makan. Sepatutnya kita kena makan habis dulu, hampir setengah jam baru kita minum. Ataupun minum dulu baru kita makan. Tapi ramai suka makan, minum. Ada tak? Sebab buffet kan, tak minum tu tak boleh puas. Kena nak makan lagi kan. Jadi inilah akan terjadikan usus macam tu. Ini adalah sumber yang kuat sangat sampai berketul keras kat sini. Dia punya usus dah macam tu. Ini pula bila you selalu sembelik, you pergi duduk kat toilet bowl tu, you susah nak keluar. Jadi sekali you tahu apa dia kan? Tahu? Dia twist. Dia twist. Jadilah bentuk macam tu. Jadi ini memang tak ada satu pun, termasuk mungkin UI, memang tak ada satu usus yang kita kata yang normal macam ni. Okay? So kanser usus sekarang adalah pembunuh kedua di Malaysia. Malaysia budaya sangat unik ni. Ramai tadi saya cakap dah suka kat gerai, sebab gerai mamak tu mengubah tabiat tabiat makan orang Malaysia. Ya, kita suka makan lewat malam, suka makan supper. Kadang-kadang pukul 1 pun
ada masa nampak ada orang mungkin masa lepak-lepak kat ni gerai makan, ya mamak tu tengah makan Maggi goreng. Bestnya sedap roti canai, betul tak? Itu pasalnya. Jadi makan lewat malam menjadikan perut dan usus kita tidak dapat berehat. Jadi dia akan meningkatkan beban dan juga meningkatkan risiko kanser usus pada orang Malaysia. Jadi kalau kita tengok di sini, rasa ramai yang kena daripada artis US ini, iaitu Black Panther kan, betul? Ya, dia memang mati disebabkan kanser usus. Dan juga di Malaysia kalau tak silap tu nama dia Abu Bakar dengan Pak La, ya, artis Malaysia kan, Pak La dengan Abu Bakar juga mati kerana usus colon cancer ni. Jangan main-main ya. So adakah usus anda cepat tua? Mai, siapa yang ada pen, pegang pen sekarang. Tak ada pen tu, ambil you punya jari, sediakan you punya 10 jari. Saya nak buat satu game permainan ni. You ada pen, you take apa yang kena you. Okay, nanti saya bagi result. You tak ada pen, pakai you punya jari. Yang kena you, buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Okay, first kita tengok tabiat makan. Adakah you selalu skip sarapan? Kalau kena, macam ni. Adakah you makan sarapan pagi dengan cepat dan terkesa-kesa? Nak cepat-cepat punya tu. Tak gigit habis pun sudah telan punya tu. Okay, adakah 3 hidangan tu you makan tidak tetap? Ada kena punya tulis ya. Adakah pengambilan sayur-sayuran tu tidak mencukupi ataupun langsung tak makan sayur? Adakah you suka makan daging sahaja? Adakah you benci susu ataupun produk tenusu? Adakah you makan di luar melebihi 4 kali seminggu? Siapa ada kena ni? Okey, belum habis lagi ya. Okey, lagi kita tengok tabiat hidup you. Adakah pembuangan air besar yang tidak lancar? Maksudnya ada sembelit sikit lah ya. Adakah you kurang bersenam? Maksudnya you tak suka exercise langsung ataupun jarang ada exercise. You memang selalu susah nak tidur. Ataupun tidur pun sedikit saja, tak sampai 6 jam. Okay, you rasa stres selalu, tertekan. Sikit-sikit you tertekan. Okay, kentut you, wow. Kuat sangat bau. Okay, lepas tu kulit you teruk. Kelihatan sangat tua, kasar. Ya, kulit you berjerawat. Ada kena tak? Lepas tu, ini rasa lelaki banyak tu yang kena. Merokok kerap. Jangan sebab kerap tu, kalau you merokok saja sudah kena. Okey? Lepas tu, tabiat buang air besar. Kita tengok lagi tabiat buang air besar tu. Kesukaran membuang air besar. Memang sebelik teruk lah ni ya. Anda masih mempunyai, maksudnya anda mempunyai pergerakan usus selepas membuang air besar. Maksudnya you sudah buang air besar. You macam tak habis. Masih rasa nak pergi buang air besar lagi. Ada tak perasaan macam tu? Lepas tu kotoran tu najis lah ya. Keras dan tidak mudah dibuang. Keras sangat. Najis tu dikeluarkan berbutir-butir. Macam itu gambing punya. Okey, biji-biji butir-butir tu. Okey, kadang-kadang tu najis menjadi sangat nipis. Sebab you selalu tahan mah. Bila tahan tu dia sudah jadi tipis. Okey, lepas tu najis tu sedikit hitam ataupun berwarna hitam. Okey, najis tu tenggelam di toilet bowl. Maksudnya dia tak floating punya. Dia tak terapung punya. Okey, you punya najis memang berat punya. Okey, lepas tu najis you sangat berbau. Okey, mai. Okey, kita tengok sekarang ni. Sudah ada berapa? Ada orang tak 10 jari tak cukup? Ada tak? 10 jari tak cukup? Kita tengok. Berapa banyak take yang anda pilih? Kalau you ada kena 5 take, my friend, you punya usia usus you 10 tahun lebih tua daripada sekarang. Kalau you ada 10 take, usia usus you 20 tahun lebih tua daripada sekarang. Kalau you ada 15 take, usia usus you 30 tahun lebih tua daripada sekarang. I tak tahulah ya berapalah anda kena. So my friend, nak cantik, detox. Nak kurus, detox. Nak sihat, detox. Detox setahun, awet muda 10 tahun. Kalaulah you umur 50, orang nampak you 40, best. Kalau you 40, orang nampak you 30, best. Kalau orang you 30, orang nampak you 20, best tak? Best.
Jangan nak cakap 50 nak jadi 18 lah ya. Itu plastik surgery boleh lah ya. Kalau lah you boleh awal ataupun awet muda 10 tahun, memang dah cukup best dah. Jadi my friend, nak awet muda, detox. Okay. Jadi malam ni memang detox. Okay. Bila cakap pasal detox, selalu banyak soalan timbul. Inilah soalan-soalan timbul. Sebab bila nak cakap detox, wah, macam-macam dia punya menda tu berserabut dah. Dia banyak soalan dah. I rasa mungkin di antara sini pun ada soalan macam tu. Okey, dia akan tanya, buang air besar setiap hari adalah detoxifikasi, betul ke ada salah? Maksudnya kita buang air besar setiap hari adalah sebagai detox tak? Ya, betul, itu betul. Tapi buang air besar itu tidak cukup untuk menghilangkan semua toksin dalam badannya kerana toksin berada di merata-rata saja. So kita perlu selalu buat detox dengan masa yang tertentu ataupun untuk membersihkan badan kita tertentu. Sangat penting. Okey? Dan ada yang soalan tanya juga, sekiranya saya seorang vegetarian, badan saya mesti bebas daripada toksin. Betul ke salah? Okey. Sebenarnya tidak betul. Sebab selain pemakanan, toksin akan wujud di mana-mana. Terutamanya bila kita bernafas, kita marah, emosi kita tak boleh kontrol, kita sedih, kita risau ya. Jadi ini akan timbul toksin juga. Jadi vegetarian hanya boleh dikatakan toksin dalam badan tu kurang daripada mereka yang memakan daging. Kurang saja, tapi tak kata, mustahil kata badan dia tak ada toksin. Jadi dia kena bertoksin juga. Clear? Okey. Seterusnya soalan yang biasa ditanya, adakah detox tu bermaksud bertahan lapar, tak boleh makan? Betul ke salah? Salah lah. Ya, detox adalah seperti kereta. Kereta pun kita takkanlah tiap-tiap hari 24 jam kita memandu, betul tak? Ya. So kita perlu servis dia pada sisi yang tertentu, biasa 5,000 cc ya kalau tak silap, tapi tengok kereta lah, kereta apalah kan. Jadi badan manusia pun sama. Sekali-sekala kita lah kena berpuasa. Jadi kita kena detox juga, kita kena bagi badan kita rehat. Okey? Jadi soalan seterusnya juga ada, detox adalah untuk penurunan berat badan, betul atau salah? Salah. Okey? Detox membuat badan kita berasa lebih ringan dan segar selepas pembuangan toksin berlebihan. Ya, secara tidak langsung akan memanjangkan hayat kita. Of course dia akan menurunkan berat badan sebab kita tak rasa berat kan. Jadi kita akan automatically kita akan awet muda sikit. Ya, tapi ini bukan sekadar hanya mengurangkan berat badan. Okey, faham? Faham bahasa saya ni? Ya, sebab ini saya memang kena translate punya tau. Okey? Okey, soalan yang seterusnya, orang yang sangat kurus tidak perlu melakukan detox ke? Betul atau salah? Tak betul lah. Tak kira siapa, you gemuk ke kurus ke, memang kita ada kena detox. Sebab apa? Tadi saya cakap dah, detox perlu buat sebab toksin merata-rata. Okey? Cuma kita perlu kata orang yang gemuk kena lagi rajin buat detox. Sebab saiz dia lebih besar, lemak lebih banyak, ya. Mungkin makan lebih banyak tu, jadi dia perlu lagi kerap tu. Tapi tak semestinya kata sebab itu orang yang kurus tak boleh buat. Tak perlu buat. Dia perlu buat. Ya, orang kurus pun sebab kita kadang-kadang pun badan banyak bertoksin juga. Okey? Soalan yang seterusnya, tidak makan adalah detox ke? Betul atau salah? Maksudnya tak mau makan. Adakah itu detox? Sebab you kata ini ada racun, itu ada suntikan, ya, ini ada pewarna, baik saya tak mau makan. Betul ke salah? Salah lah. Pada abad 21 ni, toksin tidak dapat dielakkan. Kan? Selagi kita masih hidup, toksin pasti ada. Bukan saja dari pemakanan. Tapi daripada, tadi saya cakap dah ulang juga, pernafasan, kemarahan, kesedihan, kebimbangan dan aktiviti normal dalam badan kita pun. Okey? Kita kena tahu ilmu detox sebenarnya ya. Supaya boleh buat detox secara betul daripada tidak. Ya? Faham? Jadi kita macam mana pun daripada waktu yang tertentu kita kena buat detox. Sangat penting. Ya. Itu sebabnya kenapa selalu kita galakkan kalau boleh setahun 4 kali, 3 kali kita kena buat sinai. Betul tak? Okey. Okey, peluh adalah detox ke? Betul atau salah? Peluh tu, peluh tu sebenarnya dia akan membantu juga. Tapi fungsi utama peluh adalah untuk mengawal suhu badan dan menyingkir toksin badan. Tapi dia cuma about 5 to 10% saja untuk pembuangan toksin tu dikeluarkan. Okay, so jadi kita masih perlukan buat detox secara dalaman
pada masa yang tertentu, itu sangat penting. Okey, minum lebih banyak air detox ke? Betul ke salah? Betul. Ya, tapi tak cukup. Minum banyak air dapat membantu detox tapi tidak cukup untuk membuang toksin dari badan. Masih perlu menjalani gaya hidup yang sihat, menambah berbagai makanan berkhasiat secara seimbang. Ya, itu sebab kenapa kita perlu semua detox ini. Okey. So, dengan tahu konsep-konsep detox ni, kita kena tahu apa benda sebenarnya yang boleh membagikan kita dapat detox, lepas tu dapat awet muda. Jadi kita kena kaji. Ya. So, apa yang kita nak tahu ni, iaitu pada tahun 1996, iaitu FAD, Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, telah membandingkan nilai gizi dan kandungan nutrien tumbuhan dan buah-buahan di seluruh dunia, dan mereka dapati aloe vera menduduki tempat pertama dan dipuji sebagai salah satu makanan kesihatan yang terbaik pada abad ke-21. Kajian daripada pihak perubatan ke atas 1.5 juta tumbuhan di dunia ini pada tubuh manusia, bahawa aloe telah menjadi salah satu ramuan yang paling sesuai untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit. Itu sebab aloe vera, you tengok, tak kira lah daripada, ini saya tak translate tapi saya translate melalui sini ya, tak kira daripada USA ke Japan ke Egypt ke China ke Korea ke Europe ke, memang diorang semua dah catatkan ni aloe vera adalah satu tumbuhan yang memang kita kata sebagai macam peringkat perubatan. Itu sebab nilai perubatan penting lidah buaya ni. Okay, so ini memang makanan kesihatan terbaik untuk manusia pada abad ke-21. Alright, so ini adalah satu jurnal di Korea Seoul, iaitu jurnal Endermato, di mana dia telah memaparkan iaitu aloe vera, maksudnya kaum wanita yang berusia 45 tahun ke atas selepas guna aloe vera selama 3 bulan, kandungan kolagen kulit seluruh badan telah bertambah. Ya, maksudnya keanjalan kulit dia meningkat dengan ketara dan mengurangkan kedutan. Mula-mula mungkin ada kedutan, mungkin dia macam kendur. Tapi lepas makan aloe vera selama 3 bulan dan nampak anjah, kenyah. Kedut pun kurang. Ya, so ini adalah hasil daripada kandungan polisakarida yang berada dalam lidah buaya. Apa dia polisakarida? Sekejap nanti saya akan masuk untuk anda semua tahu. Jadi nak memperbaiki penampilan kulit kita, nak awet muda, kalau sekarang you tak awet muda, you tak puas. Tadi saya tanya soalan kan, you tak puas dengan wajah you, tak apa. Baiki daripada sekarang. Okey? Ini adalah 8 komponen yang penting dalam aloe vera plant itself tu. 8 komponen yang sangat penting. Kalau boleh hafalkan, penting ni. Iaitu ya, dia ada lignin. Sebenarnya aloe vera ni dia kulit dengan lendir tu dia tak boleh dipisahkan, betul tak? Kan? Tapi sebenarnya kulit itu dia tak ada apa-apa khasiat. Yang khasiat tu semua memang dalam lendir yang lekit-lekit tu, lendir tu. Jadi lendir tu memang mengandungi banyak khasiat dan khasiat ni dikategorikan kepada 8 komponen ni. Ya, komponen ni yang pertama adalah dinamakan lignin. Ya, lignin ni adalah daya penembusan yang kuat. Dia boleh membantu penyerapan khasiat. Maksudnya kalaulah you makan untuk tanaman, you sudah detox, dia akan serap dengan cepat. Kalau you apply kecantikan skincare kita, dia sangat cepat. Tak payah mesin apa-apa. Dia terus boleh serap kepada third layer skin kulit kita. Terus menyerap. Dia tak payah pakai mesin apa tak perlu. Dengan semula jadi. Okay? Lepas tu dia ada buih saponis. Okay? Buih saponis ni. Jadi buih semula jadi. Dia adalah buih. Macam you lidah buaya kalau you petik saja, daun dia tu, you pergi gosok-gosok tu, dia memang ada buih. Buih semula jadi untuk membersihkan kulit kita dan juga dia ada antibakteria. Okay? Dan juga dia ada anthraquinone complex. Anthraquinone complex ini, ya, ini memang sangat bagus. Dia boleh tahan keradangan, tahan sakit, tahan gatal, okey, tahan keradangan, tahan bengkak. Kenalah fikir sedikit ya, nak translate sikit. Chinese memang laju tu. Okey, so mineral. Okey, mineral tu, mineral, vitamin dengan asid amino memang mengandungi dalam 8 memang adalah
komponen dalam aloe vera ni, dia adalah bertujuan untuk kan sebagai satu pelembap yang sangat-sangat bagus untuk kulit kita. Dan juga dia adalah boleh meningkatkan imun sistem kita, dia boleh membina tisu-tisu badan kita. Yang penting dia boleh membaiki sel-sel dan tisu badan kita. Jadi kalau kita ada banyak jerawat lah, ada kedut lah, ada apa kan. Jadi itu kira kita kata nak baiki semula kan, betul? Jadi dia merupakan kandungan yang sangat penting dalam tu untuk membantu membentuk semula, membaiki semula. Jadi ini dia adalah aktif, maksudnya terus menerus boleh disrupt terus direct. Okey, lepas tu dia ada enzim untuk pencernaan, dan untuk dalaman lah. Kalau untuk luaran dia boleh membantu mengelupaskan sel-sel mati kulit kita. Itu sebab kenapa kita perlu guna skincare kandungan aloe vera, ya, kita perlu minum aloe vera dengan banyak. Okey, dan ini mono dan polisakarida. Tadilah yang daripada jurnal Korea tu dia kata akan memberikan keanjalan untuk kulit kita tu. Ya, sebab dia akan memberi tenaga dan juga memberikan keanjaran tu. So inilah mono and polysaccharida tu. Okey, ini adalah 8 komponen. So far sampai sini semua okey? Semua okey? I selalu bagi talk, memang suka ramai conteng ya. Memang suka conteng bersama dengan saya. Semua okey? Bagus. Bagus tu. Alright, bagaimana memilih produk berkualiti? Macam mana kita nak beli? Okay. First thing, macam mana nak pilih? Kita kena pastikan ada pengiktirafan yang kita kata yang kuat tu, ya. So di sini produk yang kita nanti nak share untuk you untuk buat detox supaya kita awet muda punya ni adalah pengiktirafan daripada International Aloe Science Council. Ya. So ada IASC. Lepas tu dia ada kosher rating. Lepas tu ada halal certificate, ya. Kosher rating ni bermaksud daripada ladang sampai kilang sampai kita punya botol dan sebagainya tak boleh sentuh satu titik chemical pun. Tapi kita dapat kosher rating ni. Memang hebat, ya. Ini International Aloe Science Council sebab kita memang spesies aloe vera memang ada melebihi 300 lebih jenis. Ya, so tapi hanya yang International Aloe Science Council iktiraf punya selamat digunakan. Okay, alright. Selain selain ada iktirafan tu, kita kena tahu juga produk itu pengasas dia siapa ni. Okay, so kita kena tahu produk ni sangat-sangat penting, ya. Ini saya tunjukkan slide ini adalah Dr. Rex Mon, ya, adalah pengasas kepada Forever Living Products dan beliau juga merupakan owner, ya, kepada Aloe Vera of America. Ya, jadi produk ini dia tak ada orang tengah. Maksudnya daripada ladang sampai ke kilang sampai ke tangan kita ni dia memang tak melalui orang tengah. So kalau tak melalui orang tengah, bermaksud produk kita ni memang terjamin dengan kualiti. Terjamin dengan harga tu. Harga tak akan turun naik itu tak berhenti, faham tak? Lepas tu kualiti memang terjamin sebab memang pengasas sendiri itu yang kontrol. Ya, pengasas ini sekarang dah umur lebih 80 lebih. Wow. Ya, dan pengasas inilah yang setakat saya tahu adalah seorang pengasas yang di mana memang sangat mementingkan produk, ya, iaitu kita kata semula jadi, ya, organik. Itu sebab dia pilih, dia pergi cari, dia pergi pilih, ya, lidah buaya yang dia tahu memang komponen banyak bagus, memang khasiat sangat bagus. Dia sudah pilih produk dulu, barulah dia pergi tulis marketing plan dan buatkan tuliskan marketing plan sebab dia memang nak matchkan untuk bagikan produk yang terbest untuk semua kita semua ini, ya. So ini adalah yang pengasas ini dan juga kita kena tahu juga, ya, produk ini adalah penanam, pengeluar dan pengerak aloe vera terbesar di dunia, menguasai melebihi 65% pasaran di dunia. Tadi saya cakap dah, aloe vera ada lebih kurang 300 lebih jenis spesies dia tu. Tapi yang manusia selamat diguna hanya 5 jenis sebenarnya. Tapi yang paling best punya itu dinamakan Aloe barbadensis.
ya, alobabensis. Okey, ini adalah yang paling baik dan paling baik ni adalah di tangan ke monopoli oleh Forever Living. Okey, dan dia memang 100% peladangan organik. Ya, tadi saya cakap dah daripada ladang ya sampai ke kilang sampai tangan kita, botol-botol semua memang tak kena pun satu titik chemical ya, dan ini ya organik ni dia akan biarkan dia punya tanah tu beberapa tahun baru dia akan tanam semula. Jadi kalau kita fikir untuk kalau orang yang buat bisnes ni, dia takkan nak pergi tunggu beberapa tahun untuk biarkan dia punya tanah beberapa tahun. Tapi pengasas ni Dr. Rexmond, dia sanggup buat demikian. Sebab dia betul-betul nak memberikan produk yang berkualiti, yang high quality untuk kita semua. Okey, ini adalah ya yang kita kena kaji daripada segi ini juga. Dan juga kita nak tahu juga apa keistimewaan aloe vera forever ini kalau compare dengan yang berada di you tanam sendiri punya, ataupun kadang-kadang mungkin pasar akan terjumpa sedikit juga ya, sebab kita memang ada teknologi pemisahan kulit daripada gel. Ya, tadi saya ada cakap ya, iaitu aloe vera dia tak macam pisang tau, boleh kopek terus makan kan, tak ada. So dia memang terlekat. Dia punya gel dengan itu kulit memang terlekat. Jadi kita perlu potong sebab kita tahu kulit dengan gel ni memang di antaranya ada satu lapisan kuning. Lapisan kuning ni kita panggil dia imodin ataupun kadang-kadang kita nama dia sebagai jekdin. Ya, lapisan kuning ni biasanya ada sedikit macam kita kata toksin ya. Jadi kita memang tak mau sebab kita tahu kecantikan aloe vera, dia ada the beauty of aloe vera. Biasa nak dapatkan sesuatu yang memang khasiat tinggi, dia memang akan sesuatu kita kena nak singkir. Jadi inilah jadi imodin tu yang kita tak mau. Jadi memang Forever dia ada teknologi iaitu boleh memisahkan kulit dengan gel ni dalam masa yang singkat sahaja, iaitu hampir 0.5 minit. 0.5 minit ia pelem-pelem macam mata tu. Dah. Ya. Inilah dia punya teknologi tu. Okey, dan juga kita ada penstabilan. Okey, penstabilan. Alright. Okey. So selain daripada teknologi untuk memotong kulit, dan juga kita ada pengajian 3 orang doktor selama 25 tahun, iaitu sebenarnya aloe vera kalau you potong sendiri, you tengok fresh daripada pokok. Kalau you ada luka ada apa kan, you pergi sapu-sapu, you punya luka tu, oh you nampak berkesan. Tapi bila you simpan dalam peti sejuk, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam sampai 48 jam, sebenarnya dia macam rumput biasa. Khasiat dia semua sudah hilang. Dia senang oxidization. Jadi memang kita tahu ya, memang ya pengasas ya, memang Forever Living dia tahu kita kata produk aloe vera ni ada dia punya kelemahan ni. Jadi kita memang boleh memanjangkan penstabilan ya. Ada satu patent penstabilan aloe vera iaitu boleh memanjangkan masa penyimpanan khasiat aloe vera daripada 2 hari, iaitu daripada 2 hari panjang sampai 5 tahun. Jadi you tengok kalau botol-botol you tak pernah buka tu, sebenarnya you boleh simpan sampai dia punya expiry date tu. Ya, 3 doktor ni memang dikaji, buat kajian ni, dan ini adalah patent number. Jadi patent number ni yang you jumpa kat sini. Okey, kita punya aloe vera kat sini tu. Ini adalah kelebihan kita tu. Alright. Next. Okey, ini adalah aloe vera. Ya, aloe vera yang kita selalu minum. Jadi sekarang ramai yang tengah buat aloe ya. Sekejap memang saya nak cerita pasal aloe. Okey, ya tujuan ini sebab kenapa dia perlu sangat penting untuk detox. Ini ya, kita kalau tengok ini adalah usus kecil kita tu. Sebenarnya usus kecil ni dia bertugas untuk menyerap air dan juga menyerap khasiat. Tapi disebabkan kita makan banyak makanan yang kita kata bertoksin, jadi dia serap juga. Bila dia serap, you punya toksin dah penuh, you makan apa berkhasiat pun dia tak boleh serap. Dia semua akan pantul. Nampak tak? Dia serap kan. Jadi sudah penuh tu, you makan apa khasiat semua pantul. Jadi you perlukan aloe vera untuk membersihkan. Sebab usus kecil kita ni, dia bukan licin tau. Dia ada banyak vili-vili bulu-bulu kecil macam ni. Jadi aloe vera ni, sebab tadi saya cakap ada sulfur ni, boy semula jadi. Jadi boy semula jadi, dia punya molekul lebih kecil daripada air. Lebih kecil daripada air punya molekul. Jadi dia boleh masuk ke dalam semua ya, ini untuk keluarkan semua toksin ni. Ya, dan lepas dia semua toksin ni dia keluarkan dan dia akan bersihkan macam ini. Okey. Jadi nutrien lah baru boleh dimasukkan.
Faham? So far so good. Okay. So you tengok. Okay. Ini adalah ya kucing yang tertua di dunia. Masuk Guinness Record ya. Memang kita dah banyak testimonial yang menunjukkan bahawa memang kita boleh awet muda. Ya. Memang kita boleh awet muda, memang kita boleh sihat. Ada yang mungkin tak boleh, memang stroke lepas tu, lepas ama dia memang boleh berdiri, berjalan. Tapi saya nak tunjukkan anda ya yang testimonial masuk Guinness Record ni, iaitu kucing yang tertua, the eldest cat in the world. Kalau kita pernah bela kucing, kita tahu kucing tu biasanya hidup sampai 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun dah sangat hebat dah kan. Tapi ini kucing, umur berapa tengok? 30 tahun. Kucing kalau setahun bersama dengan manusia 7 tahun. Jadi bermaksud kucing ni 30 tahun bermaksud dah bersamaan dengan manusia 210 tahun. Nampak kucing ni awet muda? Kucing pun tahu awet muda, my friend. Takkanlah kita tak tahu nak jaga untuk dapatkan awet muda. Betul? Kucing. Ya, kucing ni untung. Dia syukur, dia untung sebab dia ada. Tuan punya dia betul-betul sayang pada dia. Bagikan aloe vera pada dia. Itu sebab dia boleh hidup sampai 30 tahun. Dan juga ini. Juga masuk Guinness Record. Manusia yang tertua. Rahsia awet muda. Nampak tak? Rahsia awet muda. Dulu dia orang punya packaging tu 2 liter. Inilah saya pegang, nampak tak? Ni 2 liter ni. Awet muda ni. Jadi you tengok, dia orang ni dah umur melebihi 100. Nampak tak? Masih senyum. Tapi kita orang ni kalau dah 70, 80 ada yang terbaring. Ada yang tak boleh bangun. Ada yang dah muram, tak boleh cakap kuat, tak bertenaga. Betul tak? Ya, sebab tak TikTok, sebab tak jaga ya. Sebab tu memang daripada mental dan fizikal tu dia rasa dia sudah tua. Ya, kita nak jadilah macam tadi punya video tu. Okay. So ini adalah rahsia muda, the World Guinness Record. So you nampak manusia yang paling tua, kucing yang paling tua, dia punya tips kekal awet muda. Apa dia? Aloe vera. Mina aloe vera gel. Okay. So saya rasa baru-baru ini kalau ramai tengok pasal Facebook, tahu juga pasal ada ramai tunjuk botol kuning, ada tak? Jadi bagaimana kita nak buat detox? Meg, the best simple way, take this Aloe 8 challenge. Sebotol aloe vera gel setiap hari bermula daripada diri anda. Okey, bermula daripada diri anda ya. Okey, tengok. Mula-mula daripada last week. Ini sebenarnya 2017 kita dah buat sekali dah. Tapi sebab dah 2-3 tahun kita tak pergi macam share ni. So sekarang memang last week kita share semula untuk yang Aloe ini untuk detox, kepentingan detox ni. Dah start dengan 100 packs. Lepas tu dah bertambah sampai 200 lebih. Sekarang dah melebihi 300 lebih. Wow. Jadi you have to say yes. Siapa belum Aloe 8 lagi? You have to say yes ya. Sebab you nak awet muda? Nampak ni, kawan-kawan kita ni. Wow, joyous Aloe 8. Tengok 1st to 8 December. Ya, beloved. You nampak tak? Wow, semua ni. Nampak tak? Dia orang dah start. Nampak tak ramai ni? Wow. Wow, tengok cun-cun. Why Aloe 8, my friend? Why Aloe 8? Sebab semua orang mampu. Ya, sebab semua orang mampu. Tapi sebelum semua orang mampu, saya nak cakap dululah. Dia adalah the best detox product. Memang the best detox product. Tadi daripada I punya sharing tadi, you nampak tak the best product untuk detox kita. You nampak kucing pun tahu detox. Betul tak? Okay. Dan lepas tu semua orang memang mampu. Sebab apa? 1 botol aloe vera baru berapa? Kalau 8 botol, baru berapa harga dia? Tak sampai pun 700-600 lebih. Tapi 8 hari ni, wow, I bagi tahu anda semua, feedback yang dah jalan Aloe 8 ni, wow, diorang memang nampak feedback yang sangat-sangat bagus. Okay, memang good result. Memang good result. Ya, siapa yang ada migraine ke,
ada memang insomnia, susah nak tidur ke, tidur tak lena ke, memang ada yang pening-pening ke, ya macam tadi toksin-toksin lah, petanda-petanda yang saya cakap tadi tu, memang 8 hari ni you sendiri pergi rasa, you pergi tengok, you pergi rasa, you pergi feel, you can see how good is this Aloe 8, ya. Dan Aloe ini so simple and duplicable. Simple. Sebab apa? You hanya pastikan dia ni, you hanya pastikan dia ini. Nampak. Okay. Tak nampak saya punya. Ya, you hanya perlu pastikan dia ni 1 hari sebotol. Ya, you hanya 1 hari sebotol, you boleh minum saja asalkan habis. You boleh makan macam biasa. Kecuali lah kalau you nak kurangkan berat badan, you boleh control sikit kalori makanan you. Dan lepas tu 1 hari 1 botol, perut puncit you akan hilang dan you akan nampak kurus juga. Ya, yang penting tadi saya kata banyak-banyak result yang toksin-toksin tu you akan nampak dia akan hilang. Okay, so that's why ini memang simple. You pastikan dia boleh habiskan kalau sebelum pukul 7 ataupun pukul 7 malam, that is the best. Pastikan sehari you habiskan dia. Itu je. Simple tak? Simple kan? Lepas tu dia adalah aloe vera gel ni adalah pembekal prebiotik kepada probiotik dalam usus besar kita. Usus besar kita perlukan probiotik iaitu bakteria yang bagus dalam usus kita ni. Prebiotik adalah makanan kepada bakteria bagus ni iaitu probiotik. Yang berada dalam usus besar kita ni. Jadi kalau kita kuat minum aloe vera, kita akan provide banyak prebiotik. Ya, dan juga dia akan membantu pembaharuan sel badan kita. Ya, kita tengok lagi. Kitaran pembaikan sel manusia. Okey, you tengok. Kalau kita nak pembaharuan sel dalam perut kita, biasa kita perlu 7 hari. Setiap 7 hari, perut kita akan pembaharuan sel kita. Jadi siapa yang selalu ada gastrik lah, ada apa kan. Jadi mungkin dia akan lambat sikit sebab dia memang ada masalah macam ni lah. That's why ya, ada problem macam ni. Jadi setiap 7 hari, perut kita akan pembaharuan sel. Untuk paru-paru 15 hari pembaharuan sel tu. Untuk kulit 28 hari. Ya, 28 hari selalu kalau kita tak pergi cuci muka ke, tak pergi detox ke, jadi kita punya muka akan nampak kusam lah. Betul? Akan tebal lah, sel-sel mati akan tebal lah. So kita kena 28 hari kita kena pembaharuan. Jadi barulah kita nampak glowing, nampak berseri ya. Okey, kalau sel darah merah biasanya perlu dekat 3 bulannya itu 120 hari. Okey, kalau hati 180 hari. Ini adalah kitaran pembaikan sel manusia. Jadi 98% daripada sel badan kita ni akan diperbaharui dalam masa setahun. Tetapi sel otak kita tidak akan diperbaharui ya. Tapi jumlah sel yang ada dalam otak kita adalah 100 bilion. Dia akan semakin kurang apabila usia kita semakin melanjut. Itu sebabnya kenapa ada orang semakin usia meningkat tu dia akan macam selalu absent-minded. Jadi apa kita perlu buat? Jadi kita perlu untuk memberikan pembaruan sel-sel ini. Nampak tak? Pembaruan sel ni sangat penting. Jadi kenapa Aloe ini perlu untuk pembaruan sel? Ini kawan saya. Kawan saya ni siapa? Daripada Jepun, Keiko Kobuna. Keiko Kobuna ni dia adalah pesakit thalassemia. Ya, di mana doktor dalam diagnose dia ada thalassemia yang serius, di mana dia tak boleh hidup melebihi umur 40. Tapi bagi tahu anda semua, dia sekarang tahun ni dah umur 69. Wah. Ya, you tengok dia kenapa boleh hidup sampai sekarang. Ya, dia dulu doktor yang cakap dia tak boleh hidup 40 tu, bukan mainnya. Sebab keajaiban dia tu, dia telah sponsor balik doktor ni dan network dia ada lebih daripada 50 orang doktor dan profesor di bawah network dia. Sebab apa? Sebab dia memang mengamalkan apa? Dia mengamalkan ini selama 35 tahun iaitu 2 botol aloe vera gel sehari ya. 30 biji pea pollen sehari, 30 biji pea propolis sehari, 3 scoop Forever Light sehari, 2 kapsul probiotik sehari selama 35 tahun. Dan sebabkan dia menggunakan aloe vera gel ni 2 botol sehari dan aloe gel ni dia boleh sangat dekat dengan untuk membina sel darah merah dengan laju. Tak semesti nak tunggu sampai 120 hari. Dia boleh pembaharuan.
ya, sel-sel dia dengan laju dan cepat. Itu sebab dia tak ada beza selepas 11 tahun. Tengok 11 tahun ini batal balik dengan yang ini. Tadi gambar tu nampak tak? Nampak tak? Ini 2007, ini 2018. Nampak tak? Muka dia ni, nampak tak? Ini GLT Datuk Desmond. Sifu. Nampak tak? Ini dia tak ada beza, tapi Sifu sudah beza. Sebab apa? Dulu dia datang 11 tahun yang lepas, dia datang dia cakap minum 1 hari sebotol. Kita cakap, "Hoi, minum sehari sebotol baiklah kita ikut balik je 1 hari tu 1 gelas tu bagi malam ke, macam tu tak cukup, ataupun 100 ml juga tu." Tapi jangan lupa, kita tiap-tiap hari makan apa? Makan makanan mampus. Betul tak? Jadi tak cukup. So lepas tu, sekarang lah kita tahu, wow, 11 tahun tak pernah berubah. Dia masih kekal awet muda. Masih kekal dengan awet muda. Jadi memanglah saya memang terbukti, ya. Ini dengan cara macam ni dia boleh membantu kita kekalkan awet muda. Ini mak kepada Keiko Kobuno. Okey, mak dia adalah sekarang umur sebenarnya tahun ni dah 94 tahun. Ini last year 93. Ya, dia dah amal ni selama 28 tahun. Setiap hari amal apa? Ya, amal setiap hari 1 botol aloe vera gel, 15 biji bipolar, 15 biji Pipobliss dan 3 scoop Forever Light. Sebab Keiko Kobuno adalah pesakit. Itu sebab dia memerlukan lebih banyak detox dan juga khasiat untuk memperbarui sel-sel dia tu. Okey? Dan yang untuk mak dia adalah untuk mengekalkan awet muda. Sekarang dah umur 94 tapi masih aktif, masih boleh memantu kereta. Hoi, bukan main. Betul tak? Jadi you nak awet muda, kenalah take good care, kena jaga, kena detox. Ini kawan-kawan saya semua. Ini tengok dah 60. Husband and wife, top 1 Japan. Ya, I punya kawan. Ya, ini memang dulu gambar masa dia 66 ya, sekarang 69. Ini nampak, ini anak saya Candace. Ini Taiwan, saya punya kawan juga, Taiwan FPO, leader kat Taiwan. Dia juga sehari sebotol aloe vera gel dah selama 30 tahun. Nampak tak? 60 tahun. Berbanting dengan 48, hampir 50 tahun. You tahu anak saya cakap apa masa tu? "Mami, you sudah kalah dengan dia lah. Dia ni memang tengok lagi muda daripada saya." That's why tak boleh tahan. Balik kena sehari sebotol masa tu. Kan? Ini adalah staff Taiwan juga. Tapi sehari sebotol aloe vera. You nampak 58 masih nampak muda. Ini leader Taiwan juga, sehari sebotol aloe vera gel. Umur 50 tapi masih wow, awet muda. Ini Japan, seorang leader kawan saya juga, 47 tahun. Ya, ini 58. Nampak 58 ke? Tak pun. Betul tak? Semua awet muda. Ini dia punya anak, ya, bagi tahu saya, mak dia join Forever Living masa tu 19 tahun yang lalu. Dia kata from the day one dia join Forever Living, dia terus sehari sebotol aloe vera. Nampak tak? Umur 50. Masih, you tahu, dia berdiri dengan anak dia macam kakak dengan adik je. Itu. Ya, ini pun sama. 65 tahun, ini 83. Wow, jalan laju, cakap masih bertenaga, memang aktif lagi. Ya, ini adalah seorang nurse juga daripada Jepun, 58 umur dia, ini 60 juga. Nampak dah semua awet muda? Semua muda-muda nampak? Yes. Ini siapa? Ini pemuda. Ini pemuda ni. Ini adalah Sifu. Sifu pun TikTok. Lepas TikTok tu pun nampak dah muda. Siapa setuju muda? Hai. Siapa setuju muda? Say yes. Okay, ini Sifu. Sifu sekarang dulu 92 kg, 92 kg. Tapi sekarang dah maintain kat lingkungan 80 kg. Nampak awet muda kan? Kulit sebab sehari sebotol nampak dah muda. Ya, okey. Baik.
Okay, so kita kena detox. Lepas detox kita kena pastikan kita kena bagi khasiat yang sebenarnya. Okay, saya di sini sebenarnya ada beberapa produk yang sangat penting untuk kecantikan ya. So tadi memang detox aloe vera memainkan peran yang penting, tapi hari ini saya akan seimbas lalu saja untuk produk kesihatan ni sebab memang saya kata ada part 2 dengan part 3. Okay, so that's why kita kena gabung dengan yang soy iaitu Forever Light kita. Forever Light kita sebab sangat penting, dia membinakan banyak protein. Jadi kita nak cantik, nak awet muda, kita perlukan protein. Tapi protein tu elak ambil daripada animal protein. So ini adalah tumbuhan punya protein. Jadi protein ni sangat bagus sebab dia memang sesuai untuk orang yang ada uric acid, orang yang ada kencing manis walaupun dia rasa manis tapi dia memang jenis manis yang semula jadi. Jadi dia punya kulit untuk yang bean tu sudah proses. Jadi memang tak ada akan menimbulkan apa-apa masalah uric acid tu. Jadi saya memang setiap hari saya suka sebab apa? Saya selepas dengar Keiko Kobuno cakap, dulu saya memang selalu tangan sejuk ya. Sejuk, saya kaki tangan sejuk, saya takut sejuk sangat dulu. Sebab bila orang takut sejuk, sebenarnya protein tak cukup. Bila protein tak cukup, sebenarnya tendensi untuk mendapatkan kanser memang kita kata kebalan kalian dapat kanser tu memang kita kata kuatlah ya. So untuk mengelakkan ni berlaku, jadi kita kena jaga juga. So I memang selalu guna ini Forever Light. I memang bancuh dengan aloe gel. You pergi cuba bancuh dengan aloe gel memang best. Kalau you ada Pomestin boleh campur sekali Pomestin. Okay, you 300 ml gel, 1 scoop Forever Light. Amalkan cara dia setiap 3 hidangan sebelum breakfast minum dulu. Selepas minum pasti you akan kenyang. Bila you sudah kenyang, you tak akan pergi makan makanan mampus dengan sebanyak yang boleh. Roti canai pun kalau you nak makan pun mungkin you makan separuh je sebab you sudah kenyang. Kalau you lapar you tak minum, pasti you akan pergi kuat 2 helai, 2 keping, 3 keping roti canai mesti masukkan. Betul tak? Jadi kita kena amalkan ikut cara macam ini. Keiko yang shake untuk saya, Keiko Kobuna. Setiap 3 hidangan, minum dengan shake dulu. Lepas tu kalau perut kita ada tempat kosong, barulah kita makan hidangan yang sepatutnya. Jangan risau, you hanya makan dengan ini, walaupun you tak makan makanan banyak, you tak akan mati, you believe on me. Sebab you punya sel memang dapat khasiat yang sepenuhnya. Walaupun you kadang-kadang dia tak rasa kenyang, tapi you punya sel kenyang. Biasa you makan nasi lemak, roti canai tu you kenyang, sel you tak kenyang. Faham tak maksud saya? Okay, so that's why you boleh bancuh. Jadi 300 ml sebelum lunch, you punya tengah hari, dah 600 sehari betul tak? Nanti malam pun 300, shake lagi 1 scoop, dah 900 betul tak? Tinggal lagi 100 ml, satu hari dah habis dah 1 botol. Betul tak? Memang senang. So ini memang best untuk yang ni. Jadi dia memang membekalkan protein yang secukupnya. Jadi pola ni juga membantu membekalkan vitamin B group yang secukupnya untuk mengaktifkan hati kita. Bila hati kita sudah detox, dia akan membekalkan semua khasiat dan juga vitamin B ni kepada kita punya hati. Okay, so kalau siapa yang tak dapat bipolar buat masa ni, believe on me, Royal Jelly is the best. Royal Jelly memang produk yang sangat-sangat bagus untuk awet muda. Hoyo, siapa yang menopause pun akan come back tau bila you makan Royal Jelly. Ya, so dia memang makanan permaisuri lebah. Dia akan pasti melambatkan penuaan sebab dia akan membalancekan hormon kita. Siapa ada sugugut ke masalah hormon ke, dia memang best. Ya, siapa yang ada uric acid, dia memang digalakkan. Ada gout memang digalakkan. Siapa yang selalu sangat kancong, tahu kancong? Stres. You sangat perlu Royal Jelly ni. Siapa yang rasa muntah-muntah ke, pening-pening ke, you pergi kemam. Kemam sehari 2 biji. Ya, dan bila you makan ni, you akan nampak siapa yang ada jeragat-jeragat pigmentation ke, kedut-kedut ke, you memang lawa cantik. Ya, dan siapa yang dalam berusia, kalau you nak tsunami, tahu, faham maksud saya? Ya, yang sudah berusia kan, you nak ya keadaan tsunami, makanlah ini banyak sikit ya. Tak faham nanti boleh tanya saya kemudian, okey? Alright. Okay. So ini memang best Royal Jelly ni. Okay, absorbency. Absorbency ni memainkan peran yang penting sebab dia nak membinakan kolagen. Nak kulit dari kendur jadi anja, jadi kenyal, kita perlukan kolagen yang banyak. Jadi absorbency ni memang sangat bagus untuk
membenakan kolagen untuk kita. Jadi rajinlah makan juga absorbency, dan dia juga boleh untuk kulit kita nampak glowing, untuk putih. Siapa yang selalu kusam, gelap-gelap, makan vitamin C ni memang dia akan nampak glowing lah, nampak putih ya. Dan juga siapa selalu gosok gigi yang berdarah tu kena makan absorbency ni. Siapa selalu cakap banyak macam kami ni, kena makan absorbency banyak tu ya. Absorbency memang senang hilang. Okey, kita kena makan banyak. Siapa yang selalu merokok ataupun you tak merokok, tapi surrounding you ramai orang merokok, kenalah makan absorbency dengan banyak. Okey. So absorbency ni memang sangat-sangat digalakkan. Okey, sangat digalakkan. Alright. So okey, tadi saya terlupa, John. Ya, John, saya terlupa. Tadi sebenarnya saya malam ni ada seorang ya yang baru join saja tak sampai sebulan tau. Jadi kawan ni dia gunakan Aloe. Dia lepas Aloe, wow, dia punya perubahan tu. Siapa nak dengar tak dia sharing? Siapa nak dengar sharing dia tu, perubahan dia tu? Siapa nak dengar? Nak dengar, nak tengok. Siapa nak dengar? Saya memang nak jemput dia. Saya tadi terlupa. Patutnya saya nak jemput dia. Nasib saya ingat lagi sekarang ni. Syok cakap sampai terlupa ni. Okey, nak tu. Okey. Mei Zhen, you ada tak Mei Zhen? Ada. Ada, okey. Ya, dia hari ni keberapa dah you guna Aloe ni? Day 6. Okay, day 6. Kita dengar ya Mei Zhen. Okay, Mei Zhen okay, buat sharing sebab dia apalah dia punya perasaan selepas guna Aloe ni. Ya, kita mempersilakan Mei Zhen. Mai. Hi, good morning everyone. Thank you Datin Grace dan thank you everyone sebab bagi saya satu peluang untuk share atas pentas ini. Nama saya Mei Chin, saya daurai kepada Kok Sun. Saya berasal dari Kuantan tetapi sekarang kerja di KL. Saya memang ada satu masalah semenjak kecil. Sebab sweet dreams, dua perkataan ini memang tidak akan berlaku atas saya. Setiap hari masa saya tidurkan, saya mesti akan bermimpi-mimpi dan setiap mimpi saya mesti akan dapat ingat details dan semua story. Mimpi saya bermacam-macam, macam movie tau. Sometimes I terkejar oleh orang Jepun ataupun zombie. Sometimes saya pergi adventure di zaman dahulu. Sometimes I panjat staircase 18 level, sangat letih tau. Lepas tu sometimes saya termimpi tsunami dan saya tak tahu berenang macam mana. Dan saya sentiasa bermimpi dahsyat sehingga saya menangis juga. So sometimes saya juga akan scream out dan orang tidur sebelah saya sentiasa kena pukul daripada saya. So sangat bahayakan. Setiap kali saya share dengan kawan-kawan saya tentang apa yang saya mimpi, mereka akan berasa sangat terkagum. Wow, kenapa you boleh ingat semua mimpi details, semua number, semua tu. Jadi masalah ini memang menyebabkan saya menjadi sangat murang, tiada tenaga dalam kehidupan harian saya. Saya masih teringat saya pernah buat satu birthday hajat bahawa saya ingin tidur dengan lena sebab banyak cara saya tercuba seperti minum susu dengan muzik yang relax sebelum tidur ataupun sembahyang tau. Tapi langsung tak ada efek sehingga saya tercuba Aloe. Starting day tu saya sudah dapat tidur dengan lena. Lepas tu saya pun terfikir, wow, betul kan ni sebab dalam pemikiran saya mungkin sangat letih jekut ataupun mungkin saya terlalu letih saja. So saya pun masih cuba dan lepas day 3, day 4 mimpi saya semakin berkurang. Dan saya boleh start tidur daripada 12 malam sehingga 6 pagi tanpa bangun. So saya memang sangat tergagum dengan produk Forever sebab even sekarang saya masih dalam keadaan yang sangat tension dan stres. Aloe dapat bantu saya tidur dengan lena. Saya di sini menyuruh rakan-rakan yang belum cuba Aloe dan rakan-rakan yang mempunyai masalah tidur seperti saya mesti try Forever Aloe sebab dengan Aloe ini saya tidak ada alasan bagi saya untuk bangun lewat dah. Thank you everyone, thank you Forever, thank you everyone. Thanks. Okey, terima kasih. Thank you dengan Mei Zhen ya. Actually Aloe ni kan sebenarnya kan dia betul-betul boleh membantu menyelesaikan banyak masalah. Sebenarnya Aloe ni ada orang tanya saya mungkin kenapa Aloe. Ya.
aloe 8 tu sebab I dah kata, ini sebab dia memang budget semua orang boleh. Sebenarnya you nak aloe 10 ke, you nak aloe 15 ke, you nak aloe 30 ke, you nak aloe 365 days kan memang boleh, tak ada masalah. Ya, tapi ini aloe 8 you boleh nampak sebab tadi ada cakap dah pembaruan sel badan kita. Kalau untuk perut memang 7 hari, betul tak? Jadi 8 hari dan seterusnya. Jadi you nak pembaruan sel apa tu, you boleh teruskan untuk pergi buat. Jelas? Faham? Okay, so ini memang yang hari ini apa sharing saya, tips kekal awet muda, iaitu yang paling penting adalah detox, iaitu you perlu guna aloe vera gel, ya, iaitu aloe 8, sangat-sangat penting. Okay, so ini yang saya nak sampaikan untuk malam ini di bahagian dalaman ini. Okay, jadi I pass back untuk Jun. Thank you, Datin. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, give me the next slide, please. Okay, so dekat sini I perlukan you all type 9333. Sistem kita untuk thank you JLT Datin Grace kita malam ini. So I tahu semua dah lama dengar talk, okay, dah jadi lapar, rasa macam nak makan supper. So ingat pesan Datin, jangan makan makanan apa? Makanan mampus. Dapat belajar tak? Makanan mampus you tahu. Saya first time saya dengar. Jangan pergi makan makanan mampus, pergi minum apa? Forever Light jadi supper malam ni. Okay? Betul. Yeah. So dekat sini ada satu package yang untuk siapa orang baru di sini yang betul-betul belum lagi member ataupun just a novice customer 15%, ada tak? Kalau ada tulis I ataupun saya. Ada tak? Okay, and then kita nak buat satu package sebenarnya macam mana nak bantu you all dapat awet muda. Awet muda punya skill and then mudahkan you boleh dapatkan diskaun ataupun kita naik satu pangkat dapatkan lebih murah untuk dapat kita punya prices. I nampak ada dekat sini Nohidawati. Welcome. Okay. So dekat sini kalau you berminat sangat dengan kita punya training malam ni daripada JLT Datin Grace, so you boleh join with us. Okay, start with this package. Package ini adalah 19 botol aloe vera gel. That means you dah terus boleh start with aloe 8 ataupun aloe 10, aloe 15 pun dah memang cukup sangat untuk you. And then at the same time, you will become our VIP member 35% selama-lamanya. So dekat sini is one of the kickstart yang sangat bagus dengan package aloe 8. And jangan lupa Forever Living adalah satu opportunity di satu dunia. Okay, seperti apa yang I cakap tadi. Okay, our Datin Grace is satu dunia punya speaker. You know what? Kita punya aloe 8 program sudah dipengaruhi sampai orang Taiwan ikut kita ya. I bagi tahu bagi tadi I tengok Facebook, okay, I scroll, I sampai dekat Taiwan punya Forever Living product sudah ada lebih 20 partner to join kita punya aloe 8. Yes, okay, Philippines. Yes, Philippines also they join us because of us, because of satu aura daripada Malaysia. Pemula daripada Malaysia ini since 1 hari bulan Disember hari itu. Okay, so hari ini adalah hari ke-8. So a lot of our leader FBO sama tak dengan Jun? Jun hari ke-8. Sama tak? Kalau sama, siapa ada pegang aloe vera? Ada ke? Kita pegang sama-sama. Sama tak dengan saya? I nampak ada orang angkat botol kuning tu. So inilah package yang you boleh mula dengan aloe vera sahaja dengan RM1,638.85 sudah boleh bergalak VIP member and berada aloe vera gel 19 botol. Saya ada, sudah day 3, day 2. Good, very good. Well done. Okay. So mula-mula tadi I ada open stage on siapa yang nak tanya soalan kan. Actually I ada follow the YouTube live juga. Okay, YouTube live ada seorang tu nama dia